Okey, nanti kalau ada pertanyaan bagi tahu. Okey. Matematik tingkatan 5, 1.1 masih ubahan langsung. Tingkatan 5 ni dia ada 8 bab, 7 bab yang masuk periksa. Bab yang ke-8 tu dia lebih kepada nak create formula. Okey, ubahan langsung. Kita teruskan. Okey. Ini dalam buku teks awak muka surat, saya belum share screen. Okey. Buku teks awak muka surat muka surat 5 muka surat 5, sambungan dia. So cikgu dah pindahkan dalam bentuk slide supaya mudah sedikit lah. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. So dalam bab 1 ni ubahan, dia melibatkan dua pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah yang biasa kita guna, pemboleh ubah ni ialah Y dengan X. Okey. Manakala dalam bab ini juga awak akan jumpa juga K dalam persamaan ubah langsung awak. K itu apa? K ialah pemalar. Kena ingat pemalar ialah apa? Ini semua cikgu screenshot daripada buku teks. Pemalar ialah nilai sesuatu kuantiti yang tetap dan tidak berubah. Nanti kita akan tengok contoh. Dari situ baru awak akan faham apa itu pemalar. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Ni masih ayat lagi, saya ambil daripada buku teks. Bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y, mana pen saya? Sekejap lari-lari pen. Dia tak jalan. Sekejap Okey. Lari-lari pen ni. Boleh lah. Okey. Okey, bagi satu ubahan langsung, kita boleh tulis dalam bentuk Y. Kenapa dia punya papan saya ni? Okey, boleh. Okey, kita tulis Y. Ada orang kata bentuk ikan bentuk ikan. Dia bentuk macam tu, X. So kalau jumpa benda macam ni, cara sebut dia Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi dalam buku teks ni dia tulis simbol ni macam ni lah. Dia 8 separuh ataupun anak ikan. Awak buat simbol anak ikan kalau ada. Kalau ikan kan ada mata, ada ekor dia kan. Tapi ni buat separuh macam tu saja. Okey. Y berubah secara langsung dengan X. So ini kalau soalan minta tulis dalam bentuk hubungan, kalau soalan minta dalam bentuk persamaan, awak kena tukarkan jadi Y sama dengan X. Depan X ni ada K. K ni apa? K ni pemalar. Macam mana nak buat K? Nanti kita akan rumuskan aktiviti hari ni, baru awak akan faham kenapa simbolnya macam ni, kenapa simbol macam ni. Ingat, ini dalam bentuk hubungan, yang ini dalam bentuk persamaan. Bila persamaan ada tanda sama dengan lah. Sama dengan persamaan sama. Tapi dalam persamaan kita kena masukkan K. Letak depan X. So kat bawah ni dalam buku teks cikgu screenshot simbol ni lambda merujuk kepada adalah berkadaran dengan nilai. Mungkin masih tak berapa faham. Okay, kita teruskan. Nanti kita akan balik semula pada slide-slide awal ni.
Okey. Bagi satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Boleh ditulis sebagai X kuasa N tu atas ni kuasa dia. So N tu boleh dalam bentuk nombor bulat, boleh dalam bentuk nombor pecahan. Tak boleh perpuluhan. So ini tulisan dalam bentuk hubungan. Bila dalam bentuk hubungan tu ada simbol ikan kepala ikan. Bila dalam bentuk persamaan dia ada sama dengan dan dia ada huruf K. K ialah pemalar. Okey. Sikit saya teruskan lagi. Okey. Ini dalam buku teks awak dalam buku teks awak dia kata kat sini daripada aktiviti minda 3 kita kena buat aktiviti minda 3 tu, tapi cikgu shortcut dulu. Nilai Y per X kuasa 2 ialah pemalar. Oleh itu K sama dengan Y per X kuasa 2. B graf Y mungkin tak berapa faham kita terus dulu. Saya teruskan lagi. Kita terus tengok contoh terus tengok contoh. Sebuah kereta mainan bergerak dari keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Sekarang ni dia nak tahu adakah T atas ni berubah secara langsung dengan Y ke tak? T berubah secara langsung dengan Y ataupun tidak? Kita kena jawab soalan yang pertama. Lepas kita jawab soalan yang pertama, baru kita tuliskan hubungan. Nampak tak? Dia kata tuliskan hubungan. Ada soalan tuliskan persamaan. Bila persamaan, bila hubungan, Y, simbol kepala ikan tu X kan? Ini bentuk hubungan. Kalau bentuk persamaan, tulis sama dengan letak K dan sambung dengan X. Okey. Macam mana nak jawab soalan ini? Daripada aktiviti hari ini nanti dah last nanti baru cikgu akan pergi slide yang mula-mula tadi baru awak akan faham ayat yang tadi. Okey. Kita tengok contoh 2 ni. Ini cara penyelesaian dia. Cara penyelesaian dia. Bila awak dapat jadual macam ni, awak kena tambah kat bawah dia. Tambah yang saya buat tik ni, ni yang kita tambah. Cara kira, kenapa kita buat Y ke atas, T kat bawah? Y ke atas, T kat bawah. Sebab kita nak cari nilai pemalar. 7 ni, hasil bahagi Y dengan X, dia adalah nilai pemalar. Pemalar ialah nilai X, nilai yang kat bawah ni, nilai yang kat bawah kita letak sebelah atas. Kita letak sebelah atas. Nilai yang atas ni dekat jadual kita letak sebelah bawah. So kalau kita singkatkan, pemalar ni kita wakilkan dengan K. So K sama dengan Y per X. Y per X. So kita kena cari nilai K ni. Kita kena cari nilai K ni. Kalau nilai K ni semua sama, baru kita panggil dia Y berubah secara langsung. Kerana nilai Y ialah pemalar. Bila nilainya semua sama macam ni, 7, baru kita kata 7 ni pemalar. Jika kita tengok T kuasa 2, hasil bahaginya nilainya tak sama. Bila nilainya tak sama, dia bukan pemalar. Dia bukan pemalar. Jadi, jika nilai pemalarnya tak sama, dia tidak berubah secara langsung. Tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Kerana nilai Y per 2, Y per T kuasa 2 bukan pemalar. Mungkin masih tak faham. Kita terus tengok latihan contoh latihan 1.1B. Ini dalam buku teks awak, soalan nombor 1 soalan nombor 1 ni boleh refer contoh 2 tadi. Sekarang cikgu nak tunjukkan, mungkin nanti awak akan lebih faham
Jadual berikut menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubahnya X dan Y. Okey, dia kata tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak, atau X kuasa 3. So kita jawab yang pertama ini. Okey, so caranya macam yang tadi macam ni kan. Y berubah secara berubah dengan masa T. Okey. So dia bagi TY. So soalan lagi dia kata dengan T dan T kuasa 2. Jadi kat bawah ni Y awak kena bagi dengan T, Y awak bagi dengan T2. Okey. Jadi untuk jawab soalan ini, buat jadual. Cikgu punya jadual saya ingat tak apalah buat jadual. So yang kat sini Y, Y bawah dia X. Kenapa bawah dia X? Sebab dia nak X sahaja. Yang satu lagi Y bagi dengan X kuasa 3. Kenapa X kuasa 3? Ini soalan X kuasa 3. So kita kira Y 2.5 bahagi X kita 1. Yang ini 2.5 bahagi X kuasa 3 1 juga So kita akan dapat 2.5. Sini akan dapat 2.5. So yang kedua ni 5 bahagi dengan 2. Yang ini 5 bahagi dengan 2 kuasa 3. So 5 bahagi 2 sama dengan 2.5 kan? 2.5. 2.5. 5 bahagi 2. Yang ini 5 bahagi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 5 bahagi 8. Berapa 5 bahagi 8? 0.625. 9? 0.625. 0.625. Tak muat 0.625. Okey. Kita buat kat sini. 0.625. Okey. Sama juga ni 7.5 bagi dengan 3. Sini 7.5 bagi dengan 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 berapa? 27. 27. 7.5 bagi 27. 7.5 bagi 27. 0.27. 0.27. Okey, yang ini 7.5 bahagi 3. 7.5 bahagi 3. 2.5 juga. 2.5. Okey, 2.5, 2.5, 2.5. 10 bahagi 4, 2.5 ini nanti kalau latihan kena buat juga walaupun kat sini kita dah nampak dia berbeza Okey, 10 per 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3. Cikgu tak bawa pula kalkulator saintifik. Terpaksalah darab biasa. 64 10 bagi 64, 6.4. Betul tak? Sepuluh bagi 64, 0.156. 0.156. Masa periksa, kalau bukan periksa minggu depan ini kalau periksa setengah tahun atau periksa akhir tahun keluar macam ni, walaupun kat sini awak dah nampak, kalau markah dia ada 3, jalan kerja ni awak kena habiskan habiskan. Okey, so kita tengok yang sini 12.5 bahagi dengan 5. 12.5 bagi dengan 5. 2.5. 5 juga. Okey. Kalau kita perhatikan nilai bahagi dia semua sama. Okey. Bila sama baru kita boleh jawab kat sini. Kemudian tuliskan hubungan. Okey, bila tulis hubungan buat macam yang buku tek bagi ni lah.
Y berubah secara langsung dengan T, lepas tu kena Y per T ialah pemalar. Jadi kita tulis kat sini Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Dan macam mana ayat dia tadi? Kerana nilai Y T ialah pemalar. Ataupun awak buat kat sini. Y per X sama dengan pemalar. Okey. Y per X ialah pemalar. Kenapa dia pemalar? Okey. Kerana hasil bahaginya semua sama. Hasil bahaginya semua sama. Jika hasil bahaginya tak sama, dia bukan pemalar. Jadi kalau nak buat ayat ringkas dia, Y berubah secara langsung dengan T, Y per X ialah pemalar. Kenapa pemalar? Sebab sama kan? Dan dia nak tuliskan hubungan. Okay, nampak tak kat sini? Dia kata tuliskan hubungan. Bila minta hubungan, awak kena buat simbol ikan tu. Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Bila dia minta dalam bentuk persamaan, baru tulis Y sama dengan KX. Okay. K ialah pemalar kan? K ialah pemalar kan? Berapa pemalar kita? Pemalar kita 2.5. Okay. Ini pemalar kita. Jadi kalau dia minta awak tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan 2.5X. Dah hilang K ni. Okay. Ini step pertama. Okay. Ini step kedua. Jika soalan minta dalam tulis persamaan. Soalan minta dalam bentuk persamaan. So, bila minta dalam bentuk persamaan, langkah pertama awak buat sama dengan KX dulu. Kemudian gantikan K ni dengan nilai yang awak dah bahagi. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua ni. Yang kedua. Y tidak berubah. Okey. Secara langsung dengan X kuasa 3. Okey. So, kat sini tulis lagi Y per X kuasa 3 bukan pemalar. Bila dia bukan pemalar, terus tak boleh buat dalam bentuk ubahan ni. Terus tak boleh dalam bentuk ubahan. Okey. Kalau dia pemalar, kalau dia boleh dibahagi, baru kita boleh tulis dalam bentuk ubahan, bentuk simbol. Boleh? Okey, itu soalan 1A. Kita tengok soalan 1B. Sama juga. So, langkah yang pertama, yang kat sini kita letak Y bahagi dengan X. Sebab soalan pertama minta X. Okey. Yang bawah ni Y bahagi punca kuasa X. Okey. So kat sini Y-nya sebelah atas 0.6 bahagi 4. Yang kat sini 0.6 bahagi punca kuasa 2, 4. So ini akan dapat 0.6 bahagi 4. Awak akan dapat 0.15. 0.15. Yang ini 0.6 bagi 2 kan? 0.6 bagi 2 dapat 0.3. Okey. Kenapa bagi 2? Punca kuasa 2, 4 kan 2. Okey. Dan teruskan baru buat ayat. Okey, baru buat ayat. Y berubah secara langsung ke tak? Okey. 0.9 bagi 9. 0.9 bahagi 9. 0.1. Okey. 25 bahagi 1.5. 16.67. Tak sama Yang ini cuba selesaikan ni. Ini 0.3.
Okay, 9 punca kuasa 2, 9, 3 kan? 0.9 bagi 3, 0.3 juga. Ini 0.3. Okay, 25 punca kuasa 5. 1.5 bagi 5. 1.5 bagi 5. Dapat 0.3 juga. Saya rasa ini semua sampai belakang 0.3. Jadi untuk yang pertama tu Y tidak berubah secara langsung dengan Y per X. Okay. Ayat yang kedua, Y per X bukan pemalar. Okay. Ini yang pertama. Okay. Yang kedua, Y berubah secara langsung dengan Y per punca kuasa 2 X. Okay. Y per punca kuasa 2 X sama dengan pemalar. So, oleh itu Y berubah secara langsung dengan X. Kena punca kuasa ke tak? Dengan punca kuasa ke tak? Okey, kita tengok contoh Bila dia buat ayat, dia punya kuasa tu T dia tidak berubah secara langsung. Jadi kita kena gunakan dia punya simbol tu. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 X. Punca kuasa 2 X. Sebab X ni pemalar Okey. Boleh? Kalau soalan dapat macam ni, dia suruh tulis hubungan, buatlah simbol kepala ikan, anak ikan tu. Buat ataupun berudu. Ada orang panggil berudu. Itu nak tulis hubungan bila dia bagi jadual. Boleh? Soalan 1A, 1B kena tambah jadual kat bawah dia. Jadual kat bawah dia. Boleh rujuk contoh 2. Okey? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, pergi contoh ketiga. Kalau contoh ketiga ni soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey. Ada dua cara nak tentukan pemboleh ubah tu dia berubah secara langsung dengan atau tidak. Yang pertama tadi melalui jadual, yang kedua kita lukis graf. Okey. Bila kita lukis graf, garisan lurus tu mesti start daripada kosong, iaitu titik asalan, melalui asalan. Macam graf ini ini graf A, ini graf B. Bila awak plot graf dan awak dapati graf itu tak start dekat kosong. So dia tak berubah secara langsung. Tidak berubah secara langsung. Dan jika graf awak tu start dia dekat kosong-kosong, dia berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay? Nak tahu dia berubah secara langsung ke tak, ada dua cara. First, guna jadual. Daripada jadual tu kita cari nilai pemalar. Jika pemalarnya sama nilainya, dia berubah secara langsung. Jika nilai pemalarannya tak sama, dia tidak berubah secara langsung. Cara yang kedua, kita guna graf. Okay? Jika graf kita start, bila kita lukis tu, dia start dengan kosong, dia berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan antara paksi Y. Apa yang sahaja yang dilabel dengan paksi Y, dia berubah secara langsung dengan paksi X-nya. X-nya X kuasa 2. Nampak ayat ni? Kita guna yang hasil kerja kita, X kuasa 2 tu. Kita tak guna yang X. Jika graf awak tu starting bukan dekat kosong, so dia bukan berubah secara langsung.
Okay, kita tengok contoh 2. Okay, contoh 2 ni cikgu dah screenshotkan dah jawapan belakang Nanti awak kena buat Okay, spring digantung dengan beban. Jadual di sebelah menunjukkan jisim beban X G dengan pemanjangan spring. Okay, cikgu malah bacalah sampai habis. Terus tengok jadual. Okay, daripada jadual ini, okay, ingat yang sebelah atas ini X, yang sebelah bawah ni ialah paksi Y. So kalau awak lukis graf nanti, okay, yang atas tu X, yang melintang ni X, okay, yang sebelah atas ini Y. Macam soalan ini, Y dia ialah P. Gantikanlah dengan P. Okay, then awak plot 5, 1, 5, 1. Kalau dia tak bagi skala paksi X kepada berapa, Y kepada berapa, awak boleh ikut skala awak suka tapi ikut bilangan yang dia bagi macam ni Macam ni 1, 2, 3, 5, 6. Jadi paksi Y ni dia guna sifir 2, 2, 4, 6. Sifir 1 pun boleh. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Sebab dia tengok nilai P ni paling besarnya 6, paling kecilnya 1. Dia tak ada nombor negatif pun. Jadi dia buat macam ni lah. Okay. Dan bila dia tengok X ni nilainya besar. Okay. Kalau kita nak buat 1, 2, 3, 4, 5 macam paksi P tu panjang sangat. Nak buat nombor genap 2, 4, 6 boleh. Tapi panjang sangat. Macam soalan ni dia gunakan sifir 5, 5, 10, 15, 20. Nak guna 10, 10 boleh. Tapi nanti susah yang 4, 5 ni. Jadi skala ni ikut kesesuaian. Dia tak minta, soalan takkan minta tentukan X 2 cm ke, X 1 cm ke, dia tak bagi tahu. Kalau ubah langsung ni. So daripada awak plot ni, dan awak garis. Dan awak dapati garisan awak tu bila dia awak starting kat sini kan. Tanda atas ni tanda. So bila nak cantum, okay, saya percaya awak akan cantum daripada plot yang pertama, kedua, ketiga, keempat kan, sampai sini. So nak tahu dia start dekat titik asalan ke tak, awak ambil pembaris, awak teruskan sahaja. Ataupun dekat persamaan tu awak gantikan dengan nilai kosong. Tapi paling senang ambil pembaris je lah. Garis. So jadi bila dia melalui titik asalan, dia adalah berubah secara langsung. Jadi cara ayat dia P berubah secara langsung dengan X. P berubah secara langsung dengan X. Okay. So itu ni contoh dia lah contoh. Okay. Satu, okey, ini contoh graf tadi. Ini latihan yang awak kena buat 1.1b. Okey, masih boleh So tadi ilmu yang pertama awak belajar cara, ilmu yang pertama tadi apa? Cari nilai pemalar. Kenapa cari nilai pemalar? Nak tahu dia boleh ubah langsung ataupun tidak. Jika dia bahagikan X dengan Y dan dia dapati nilainya sama, so nilai itu adalah pemalar. Jika dia bahagi nilainya tak sama, dia bukan pemalar. Next kita belajar cara nak lakar graf, nak tentukan dia berubah secara langsung ataupun tidak. So dah 3 ilmu kita belajar. Kita sambung satu lagi sambung satu lagi, lepas tu nanti saya nak awak buat benda ni dekat buku tulis. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat bermaksud latihan nombor 3. Nanti dalam konteks awak tu latihan nombor 3. Diberi M sama dengan 0.8. M 0.8. Apabila N sama dengan 0.25. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Kita ambil ayat pendek je lah Yang sana tu ada soalan yang B. Kita tengok A dulu. Tentukan, ungkapkan M dalam sebutan N. Apa tujuan dia bagi nilai ni?
Apa tujuan dia bagi nilai ini? Okey, tujuan dia untuk dapatkan nilai pemalar. Apa pemalar? Pemalar ialah K. Kita nak tahu nilai pemalar tu berapa. Jadi berdasarkan nilai yang dia bagi, langkah pertama macam ni, awak buat simbol ikan dulu. M berubah secara langsung dengan N. Kemudian ayat yang kedua dia masukkan sama dengan, masukkan nilai K, masukkan nilai N. Okay. So sekarang ni dia bagi M ialah 0.8. M ialah 0.8. 0.8 sama dengan K. Apa nilai dia kat sini kita nak masuk? 0.125. Okay. So K tinggal sini, cikgu bawa ke bawah. Jadinya 0.8 bagi 0.125. Nanti awak akan dapat K sama dengan 6.4. Ada contoh kat sebelah ni. Jadi M kan kita tulis sama dengan K N. So kita tulis M sama dengan 6.4 N. Gantikan tempat K. Okay. So apa nilai pemalar? 6.4. Okey, ini ayat persamaan ubah langsung. Kalau dia nak dalam bentuk dia dalam bentuk ayat dengan dalam bentuk ayat matematik dengan simbol kan. So kalau nak buat simbol ni, M berubah secara langsung dengan 6.4 N. Ini dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk persamaan. Ini dalam bentuk hubungan. Okey? Okey. So kita tengok latih kendiri 1.1b soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Tapi ni cikgu letak guide lah bagi contoh. Contoh 4 nanti kalau terlupa boleh refer dalam buku teks contoh 4. Okey, kita cuba jawab ni. Okey, dia beri nilai P, dia beri nilai Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Soalan percubaan SPM baru ni keluar macam ni tapi murid tak biasa, dia terus je tulis P sama dengan Q kuasa 3. Dah jawapannya berbeza. Jadi untuk jawab soalan ubahan langsung, ubahan langsung, kita kena keluarkan nilai P. Kita kena keluarkan nilai pemalar dia. So dia kata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Kena hati-hati di sini. Q kuasa 3 bukan Q bukan Q sahaja. Jadi langkah pertama, sekarang kita guna P. P berubah secara langsung dengan Q. Jadi P sama dengan Q. Sorry, dia ada kuasa 3 Soalan ada kuasa 3. Jadi masukkan nilai. P kita ialah 32. P kita ialah 32. K kita tak tahu, kita nak cari kejap lagi. Q kita 4 kuasa 3. Tinggalkan K kat sini, 4 kuasa 3 ni bawa turun bawah. So 32 bahagi 4 kuasa 3. 64. 32 bahagi 64. 0.5. 0.5. Awak akan dapat 0.5. Jadi kalau dia nak tulis dalam bentuk, sekarang dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q jika P boleh ubah secara langsung. Dia nak minta awak ungkapkan. So bila ungkapkan P, awak tulis dulu sama dengan
0.5 Q kuasa 3. Ini dalam bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk ubahan, P berubah secara langsung dengan 0.5 Q kuasa 3. Okey. 0.5 masuk tak dalam ayat ubahan? 0.5 masuk tak? Kalau persamaan baru masuk, betul tak? Kalau persamaan Betul. baru masuk. Kalau ubahan masuk tak 0.5? Tak. Tak. Kalau ubahan tak masuk. Okey, dia terus je dengan Q kuasa 3. Ingat nilai pemalar bila minta persamaan baru tulis. Jika dalam bentuk ubahan, ambil yang pada soalan dia ni. P berubah secara langsung dengan Q. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey. Ini soalan tadi. Okey. Ini latih kendiri 1.1b. Nampak banyak Tapi sebenarnya ini yang kita jawab tadi 1A. Yang saya buat satu-satu tadi A. So kita dah jawab B juga. Ingat tak tadi ada punca kuasa 2x. Okey. Kemudian nombor 2 yang graf dia cikgu dah ambil dekat jawapan belakang, yang awak kena bina graf macam kat sini dia kata dengan melukis graf P melawan X, tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X atau tidak. Nombor 2 nak tahu dia berubah secara langsung atau tidak melalui graf. Okey. Nombor 3 awak kena jadikan ayat ubahan langsung First cari nilai pemalar dia, then baru tulis dalam bentuk ubahan. Okey. So 1.1b ini sebenarnya ada banyak lagi. 1.1b ni muka surat 10. Muka surat 10 So dekat 1.1b ni ada soalan 1 sampai 9. Soalannya memang bentuk bercerita. Kita dah tak boleh pilih dah soalan yang tak ada cerita. Kena terima hakikat, kena belajar ayat-ayat cerita ni. So untuk hari ini dulu, buat 1, 2, 3 dulu. Buat 1, 2, 3 dulu. Dalam buku tulis. Teruslah buat dalam buku tulis. Nanti minggu depan naik buku tulis tu hantar. Tak payah screenshot lah. Minggu depan hantar buku tulis. Naik terus hantar buku tulis. Termasuk latihan yang sebelum ni. Okay. So untuk hari ni saya nak awak buat soalan 1, 2, 3. Soalan 1 ni kena buat jalan kerja sebab awak kena bina jadual kedua, ketiga. Bawah dia tu. Nombor 2 kena lukis graf. Okay. Nombor 3 masukkan nilai sahaja. Dan cari nilai K dan tulis dalam bentuk persamaan, bentuk ubahan ayat hubungan, bentuk hubungan. Okay. Yang soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni kita akan belajar untuk hari esok. Hari esok. Okey. Kesimpulannya hari ni awak belajar sekali menulis ayat hubungan. Kedua, menulis ayat persamaan dalam ubahan langsung. Lepas kita belajar ubahan langsung, kita akan belajar ubahan songsang nanti. Okey, ubahan langsung dulu. So, pertama kali tadi awak belajar cara nak tulis ayat ubahan langsung menggunakan simbol berudu. Berudu. Okey, kemudian cari nilai K. K tu apa? K ialah pemalar. Okey. Kemudian yang ketiga, masukkan nilai pun untuk cari nilai pemalar. So itu sahaja untuk hari ini. Awak belajar ubahan langsung 1.1b, kena buat soalan 1, 2,
3. Cikgu rekod kelas hari ni. So kalau terlupa nak buat malam nanti ataupun esok ke, awak boleh refer pada video yang cikgu akan share nanti Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu buat kat buku baru tu sambung buku tulis tingkatan 4. Okey. Buku baru belum ada kan? Dah ada buku tulis dah ada. Dah ada? Okey, siapa yang dah ada, teruskan buku baru. Siapa yang belum ada, sambung yang tingkatan 4. Tapi nanti bila dapat buku, awak kena koyakkan tampal. Tampal dekat buku yang tingkatan 5. Yang murid yang dah ada buku baru, teruskan dalam buku baru. Terus buat latihan yang hari ni lah. Ada nak tanya apa-apa lagi? Boleh kan? Cikgu nanti soalan boleh share kat grup tak cikgu? Soalan? Soalan apa? Soalan yang nak kena buat tu cikgu. Oh, tak ada buku teks Buku teks tak dapat lagi cikgu. Oh, tak dapat lagi. Okeylah saya share dekat grup. Yang saya screenshot ini ada dalam buku teks Siapa yang tak ada buku teks nanti cikgu screenshot lah. Ataupun boleh rujuk video cikgu nanti. Okay. So ada nak tanya apa-apa lagi tak? Boleh tak Kalau rasa Boleh. Kalau rasa sangkut, awak boleh repeat video cikgu nanti. Hari ni just basic, tapi basic ni kena kuat. Sebab untuk kemahiran soalan 4, 5, 6, 7, 8 tu berdasarkan ilmu soalan 1, 2, 3. SPM baru ni percubaan pun keluar yang soalan yang mana? Soalan nombor 1. Soalan percubaan. Soalan SPM pun keluar yang bentuk yang soalan 1 tadi yang basic. Dia tak keluar yang cerita-cerita panjang dekat kertas 1. Jadi yang nombor 1, 2, 3 tu kalau saya terangkan sekarang ni tak berapa faham, nanti repeat balik video cikgu. InsyaAllah boleh. Bila awak dah faham, senang je sebenarnya. Dia macam persamaan biasa. Cuma tinggal lagi kita buat simbol berudu tu bila dia minta dalam bentuk ubahan. Cuma satu je saya pesan, kalau minta dalam bentuk ubahan, nilai pemalar jangan keluarkan. Nilai pemalar tu tujuannya untuk menulis persamaan ubahan langsung. Kalau nak tulis hubungan, tak perlu cari K. Okay? Tapi nak tulis ayat hubungan, kena cari nilai K juga kan? Betul tak? Nak tahu dia tu ubahan langsung, K tu mesti sama macam tadi kan contoh. Mesti 7 je semua. Mesti 0.5 semua hasil bahaginya. Okay? So itu sahaja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kita stop kelas awal hari ni. Janji pukul 1. Tapi ni sekarang baru 12.50. Cikgu Rubita dia ada mesyuarat hari ni. So kalau tak ada tanya apa-apa, saya sudahkan kelas hari ni dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Semoga semua yang ilmu saya sampaikan dapat faham ke awak dan melekat ke otak awak. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.